Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk Matematik tingkatan 5 dengan topik gabungan transformasi. Mari kita lihat cara untuk menyelesaikan soalan ini. Okey, kita lihat soalan. Raja di sebelah menunjukkan beberapa segitiga dilukis pada satah kertas. Diberi bahawa transformasi P translasi 31, Q putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 34, R pembesaran pada pusat 8 sifar dengan faktor skala 2. Okey, soalan tentukan imej bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi. Okey, kita lihat A, P kuasa 2. Jadi kita akan melakukan transformasi P sebanyak 2 kali, iaitu transformasi translasi. Okey, kita akan lihat soalan B, RQ. Jadi untuk mencari imej kita akan lakukan dulu Q, kemudian baru kita akan lakukan R. Okey, mari kita lihat penyelesaian untuk soalan A. Okey, soalan A kita diminta untuk mencari P kuasa 2. Itu yang kita diminta untuk mencari imej bagi objek A di bawah transformasi P kuasa 2. Jadi kita lihat objek A adalah segitiga. Jadi dia mempunyai 3 bucu. Okey, cikgu wakilkan setiap bucu itu dengan warna yang berbeza. Kamu lihat di sini ada warna biru, hijau dan kuning. Jadi kita akan gerakkan objek A dengan pergerakan translasi 31. Jadi kita kena faham 31 adalah pergerakan 3 unit ke kanan dan 1 unit ke atas. Okey, dia akan bergerak 3 ke kanan, 1 unit ke atas. Jadi kita akan gerakkan setiap bucu bagi segi 3 tersebut. Jadi mari kita gerakkan dahulu bucu yang berwarna biru. Jadi 1, 2, 3. Okey, dan bergerak ke atas 1 langkah. Jadi dia akan berada pada kedudukan negatif 2, 3. Okey, sekarang kita akan gerakkan untuk bucu yang berwarna hijau. Okey, dengan pergerakan translasi yang sama iaitu 3, 1. Jadi 3 ke kanan, 1, 2, 3 dan bergerak ke atas 1 langkah. Jadi dia akan berada pada kedudukan 2, 3. Okey, sekarang kita akan gerakkan kedudukan bucu yang berwarna kuning dengan translasi 3, 1 juga. Iaitu 3 ke kanan, 1 ke atas, 1, 2, 3 dan bergerak ke atas 1 langkah. Jadi kedudukannya adalah pada titik 1, 6. Okey, sekarang adalah kedudukannya untuk transformasi yang pertama. Okey, ini adalah pergerakan yang pertama. Kita kena lakukan pergerakan translasi sebanyak 2 kali. Jadi kita akan melakukan proses yang sama untuk setiap titik bagi segitiga yang diberikan ini. Okey, kita akan gerakkan untuk bucu yang berwarna biru. Okey, 3 langkah ke kanan, 1 langkah ke atas. Jadi 1, 2, 3 dan bergerak ke atas 1 langkah. Jadi dia akan berada di titik 1, 4. Okey, sekarang kita akan gerakkan bucu yang berwarna hijau. 3 ke kanan, 1, 2, 3 dan 1 langkah ke atas. Jadi dia akan berada pada titik 5, 4. Okey, sekarang kita akan gerakkan pula titik yang berwarna kuning dengan translasi yang sama iaitu 3, 1. 3 ke kanan, 1, 2, 3 dan bergerak ke atas 1 langkah iaitu di sini. Jadi kedudukannya adalah pada 4, 7. Pada titik 4, 7. Jadi objek A akan bergerak ke imej T di bawah transformasi P kuasa 2. Okey, seterusnya kita akan selesaikan soalan B. Okey, kita dah faham bahawa Q adalah putaran dan R adalah pembesaran. Di mana kita diminta untuk mencari imej A di bawah transformasi RQ. Disebabkan kita diminta dalam soalan untuk mencari imej, maka kita akan lakukan dulu transformasi Q, kemudian diikuti oleh transformasi R. Okey. Jadi seterusnya kita akan lakukan dahulu putaran.
Okey, untuk objek A. Putaran kita adalah 90 darjah pada pusat 34. Jadi kita tengok di sini, okey, dia akan bergerak ke kanan. Sebab lawan arah jam adalah bergerak ke arah ke kanan. Okey. Untuk lawan arah jam kita akan bergerak ke kanan. Jadi 90 darjah. Jadi ini adalah titik pusat putaran. Jadi titik pusat putaran adalah 34. Okey, apa yang perlu kita lakukan? Kita akan lakukan, okey, bucu yang hendak kita gerakkan itu, kita akan sambungkan kepada titik putaran terlebih dahulu. Okey, sekarang kita lihat untuk objek A terdapat 3 bucu. Okey, katakan kita nak menggerakkan dahulu titik yang berwarna biru. Okey, jadi kita akan sambungkan titik yang berwarna biru ni kepada pusat putaran. Okey, apabila kita sambungkan bucu tersebut kepada pusat putaran, kita dapat menghasilkan segi 4. Tak kiralah segi 4 sama ataupun segi 4 tepat, tapi di sini adalah segi 4 tepat. Okey, jadi kamu bayangkan kita gerakkan segi 4 tepat tersebut. Okey, segi 4 tepat tersebut dengan sudut 90 darjah lawan arah jam. Jadi dia akan bergerak ke kiri sebanyak 90 darjah. Jadi kita disebabkan di sini, okey, dia punya pusat putaran berada di sini, maka kita andaikan kita menekan butang ini dan gerakkan bentuk segi 4 itu seperti kotak tu, kotak segi 4 tepat itu sebanyak 90 darjah. Jadi kita akan dapati dia punya gambar rajahnya ataupun titiknya akan bergerak kepada kedudukan di sini. Okey, di sini kita boleh nampak bahawa kalau kita sambungkan bucu ni kepada pusat putaran dan kita sambungkan pusat putaran tersebut ke titik yang cikgu tunjukkan ini, kita akan dapati sudut di sini adalah 90 darjah. Okey, sudut di sini adalah 90 darjah. Okey, jadi betul lah. Okey, kita nak buat putaran untuk setiap bucu ini dengan putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 34. Okey, jadi kedudukan titik ini, okey, titik biru ini adalah pada kedudukan 5 negatif 4. Okey, kita sudah ubah untuk titik yang pertama, iaitu titik yang berwarna biru. Okey, sekarang kita akan buatkan untuk titik yang berwarna hijau. Okey, mana-mana sahaja. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjukkan titik yang berwarna hijau. Jadi kita akan sambungkan titik berwarna hijau tadi ke pusat putaran dan imaginekan, okey, bayangkan kita gerakkan objek tersebut sebanyak 90 darjah lawan arah jam. Jadi kedudukannya adalah seperti ini. Okey, di sini adalah tempat pusat putaran. Jadi andaikan kita menggerakkan tu dengan engsel, okey, engsel kotak yang berwarna hijau ni tadi ni. Okey, di sini engselnya. Jadi engselnya akan tetap di sini. Jadi kita akan gerakkan objek itu dan objek itu akan berada di sini dengan keadaan yang barunya di sini. Okey, titik yang berwarna hijau ni akan berada pada titik 1 2 negatif 1. 2 negatif 1. Okey, itu adalah kedudukan titik baru untuk bucu yang berwarna hijau. Okey, sekarang kita akan lakukan langkah yang sama untuk bucu yang berwarna oranye. Okey, kita akan sambungkan bucu yang berwarna oranye ni kepada pusat putaran dan kita akan membentukkan segi 4. Jadi pergerakannya akan bergerak 90 darjah lawan arah jam. Okey, jadi kedudukannya adalah di sini.
Okey, itu 5 sifar. Okey, itu adalah kedudukan objek A dengan transformasi putaran untuk langkah yang pertama. Okey, untuk objek baru ini kita akan gerakkan objek baru ini dengan transformasi R, iaitu pembesaran. Okey, R pembesaran pusatnya adalah 8 sifar. Okey, ini adalah 8 sifar dengan faktor skala 2. Okey, daripada faktor skala ni kita dapati dia akan mempunyai image yang lebih besar daripada objek. Jadi kita akan gerakkan setiap titik bagi segitiga ini untuk memenuhi transformasi pembesaran R. Okey, jadi kita akan gerakkan titik yang berwarna oranye terlebih dahulu dengan transformasi pembesaran. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, ini adalah pusat pembesaran. Jadi daripada pusat pembesaran kita nak ke titik oranye ini, kita ada 3 kotak. Jadi untuk pusat pembesaran ke image untuk titik ini adalah 2 kali ganda lah, sebab faktor skalanya adalah 2. Jadi kita akan melakukan, okey, sekarang 3 kotak, jadi 3 darab 2 adalah 6. Jadi kita akan gerakkan titik ini ke belakang sebanyak 2 kali lah kan. Okey, jadi daripada pusat ini 3, jadi dari pusat pembesaran kepada image yang baru adalah 6. 3 darab 2 sama dengan 6. Jadi kita akan gerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kedudukan baru untuk image ataupun untuk titik yang berwarna oranye ini adalah pada kedudukan 2 sifar. Okey, sekarang kita akan lakukan pergerakan untuk titik yang berwarna hijau. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, jarak antara pusat pembesaran ke image mestilah 2 kali ganda. Dan kalau kita lihat di sini, pusat pembesaran dengan titik yang berwarna hijau ni pada objek yang berwarna biru tadi, yang cikgu lukis tadi ni, okey, kita dapati dia berbentuk kotak macam ni sahaja. Iaitu kalau kita bilang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia ada 6 kotak. Jadi kita akan dapati ni, apa dia akan membentuk juga 6 kotak di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita dapati, okey, untuk pergerakan yang pertama bentuknya macam ni. Jadi untuk 2 kali ganda, sebab faktor skalanya 2 kali ganda, menunjukkan image itu berada 2 kali ganda jarak image dengan pusat pembesaran. Jadi kalau pusat pembesaran, 1 kotak besar warna kuning ni, jadi daripada pusat pembesaran ke image, iaitu bucu yang warna hijau ni, mestilah 2 kali kotak, okey, yang berwarna kuning. Jadi 1 kotak yang berwarna kuning, yang kedua 2 kotak yang berwarna kuning. Jadi kita akan dapat 2 kali ganda lah jarak antara pusat pembesaran ke image. Okey, jadi kita akan dapati titiknya yang baru untuk yang warna hijau ni adalah pada kedudukan -4, -2. Okey, sekarang kita akan pindahkan untuk titik ataupun bucu yang berwarna biru. Okey, dengan titik 5, -4. Jadi kita akan buat kotak ni. Okey, kita tengok nah. Okey, sekarang ni daripada pusat pembesaran nak ke bucu pada objek lah, objek yang pertama, image yang pertama ni. Okey, bentuk dia macam ni. Okey, 3, 4. Okey, 3 kotak, 4 kotak ke bawah. Jadi kita akan membentukkan kotak yang sama saiz. Okey, seperti kotak kuning ni. Jadi menunjukkan dia adalah 2 kali ganda jarak pusat pembesaran ke objek dengan pusat pembesaran ke image. Okey, ini adalah pusat pembesaran untuk objek. Okey, ini pula adalah pusat pembesaran untuk image. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 kotak. Okey, jarak daripada pusat pembesaran ke
Titik image adalah 2 kali ganda. Jadi, image baru untuk titik yang berwarna biru adalah pada kedudukan. Okey, pada kedudukan 2 negatif 8. Jadi, kita akan dapati daripada objek A di bawah transformasi RQ, image-nya adalah image W. Dan semoga kita berjumpa lagi.